Itu pendapat mazhab Syafi'i. Itu pendapat mazhab Syafi'i, yang mana anak zina boleh kahwin dengan ayah zinanya kerana dia dianggap bukan anak. Ini yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, supaya tuan-tuan jangan lebih had daripada laju, jangan lebih lajak daripada laju. Macam mana? Kadang-kadang orang ni bila berbeza pendapat, dia melampau. Benda yang orang tak kata pun dia kata orang kata. Contoh kan, kau hari ni duk bahas Allah di mana? Ada yang kata Allah di langit, ada yang kata Allah tidak bertempat. Orang yang kata Allah di langit ni, dia ambil ayat Quran lah, dia ambil hadis, beberapa hadis yang menunjukkan Allah di langit. Lepas tu orang yang tak setuju, dia kata, tengok ni, ni lah penyembah dewa yang kata Allah Ta'ala duduk di atas langit bertempat. Orang tak kata macam tu. Orang kata Allah di langit. Macam mana tak tahu. Itu yang dia percaya. Tapi kita faham tak semesti apa yang dia cakap. Contoh. Yang lain saya bagi contoh nak bagi senang faham. Kan ulama' beza pendapat, sentuh perempuan bukan mahram ni batal wuduk ke tidak? Kan ada khilaf. Ada khilaf. Hanafi kata tak batal sehinggalah dia jima' baru batal. Syafi'i dia kata sengaja ke tak sengaja batal. Hanbali kata bila ada syahwat baru batal. Pegang tu talazzuz, pegang dengan sedap-sedap. Kalau pegang sekadar tersentuh, nak ambil kunci daripada isteri, tangan isteri tak. Dia pegang, tahu pegang sedap-sedap. Tuan-tuan lebih arif pada saya. Talazzuz dia panggil. So dia ada khilaf di kalangan para ulama kerana dalilnya tidak begitu jelas dan masing-masing ada hujah-hujah sendiri. Katalah satu orang ustaz dia mengajar, dia pilih pendapat Hanbali. Dia kata pegang yang batal ni pegang talazzuz, pegang sedap-sedap. Ada yang ambil Hanafi, pegang jima' aja baru batal. Kalau setakat pegang sedap-sedap pun tak batal lagi. Yang pegang Syafi'i jangan kata, tengok tuan-tuan, ni puak-puak ni lah yang suka bagi orang lain raba perempuan. Tak, semua bukan mahram. Sebab tu bila pergi ke Mekah buat haji, tabung haji bagi tahu siap-siap, kalau tersentuh pada orang lain waktu tawaf tu, sentuh perempuan lain, tersentuh perempuan lain, tak batal wudu. Tiba-tiba orang suruh tangan nak salam lagi. Tadi bukan mahram. Batal tak batal. Kalau ikut batal mana yang batal tak batal. Dalam kes ni macam mana? Sama. Sama juga. Haram salam dengan orang bukan mahram tidak bermakna batal wudu. Tapi ada orang dia tak tahan kan, dia tak boleh. Mesti orang ikut pendapat dia. Mana-mana orang yang tak ikut pendapat dia, ambil Hanbali ke Hanafi dalam isu ni, inilah orang-orang yang suruh pergi raba orang lain. Pasal apa? Tak batal wudu. Masa bolehlah pergi raba orang. Kita kena beza dua benda. Batal wudu satu kes, haram tak haram satu kes. Pegang perempuan yang bukan mahram ni haram lah. Jumpa perempuan mana-mana pergi pegang tangan dia, haram lah. Kalau tak ada lapik kan. Tapi adakah batal wudu? Tak batal. Orang tanya itu, ustaz, mencuri ni batal wudu tak? Tak batal kan? Maksud boleh lah mencuri. Dah isu lain. Mencuri haram, tapi tak batal wudu. Kita nampak orang kawan kan, mencuri. Mencuri pemadam ni kan, pergi ambil wudu balik. Dia pun, bila mencuri batal wudu? Tak, saya kena kata batal wudu. Kalau tidak orang kata saya menggalakkan orang lain mencuri. Ini yang berlaku pada mazhab Syafi'i. Jangan bila kita baca fatwa Syafi'i, jangan kita kata Imam Syafi'i telah kafir kerana membenarkan ayah kahwin dengan anak. Jangan kata kerana Imam Syafi'i dia tak anggap tu anak. Kita sepakat ayah tak boleh kahwin dengan anak. Siapa yang kata dia boleh kahwin dengan anak kandungnya, dia kafir kerana Quran sebut tak boleh. Tapi dalam kes ni, adakah Imam Syafi'i kafir? Tak. Imam Syafi'i ada hujah dia kerana dia kata itu bukan anak. Siapa yang tak setuju macam Maliki, Hanbali tak setuju dengan pandangan Syafi'i ni, walaupun mereka kata nasab tidak sabit, tapi mereka kata itu benih dia, mana boleh dia kahwin. So masing-masing ada hujah. Syafi'i juga ada hujah. So kita kata jangan sekali-kali kata Imam Syafi'i telah kafir dalam masalah ni kerana membenarkan ayah kahwin dengan anak sendiri, sedangkan ijma' mengatakan tak boleh. Yang ijma' tu anak yang sah taraf. Imam Syafi'i benarkan kerana dia kata itu bukan anak. Maka sebab itu nasab tak ada, warisan tak sabit, harta pusaka tak dapat kerana bukan anak, dia kata. Dah macam orang lain. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.